business ni set up the business model to expand further, tuan-puan. Sebelah beliau daripada Tekun kan tuan? Sorry, daripada Mara. Daripada Mara Mara saya punya nama. Banyak sangat. Encik Ahmad Sabrin bin Kasim, pengarah Mara Selangor. Memang orang yang lebih 20 tahun berkhidmat di Mara dan telah melakukan pelbagai inisiatif untuk membangunkan usahawan dan TVET di Malaysia, tuan-puan. Di sebelah beliau pula daripada Tekun Nasional, Tuan Nasaruddin bin Samad, pegawai pembangunan usahawan Selangor daripada Tekun Nasional, lebih 20 tahun berkhidmat di Tekun, tuan-puan. Dan ini dia hero handsome kita yang baru sampai, Encik Razlan Bacik, naib pengurus besar dan ketua Jabatan Pembiayaan Perniagaan. Inilah orang yang memegang your funding into PUNB lah, tuan-puan. Lebih 26 tahun berkhidmat di PUNB. So as you can see, tuan-puan, memang kita arrange for you all to get the best of the best lah. All of these people are very experienced, very knowledgeable panel. Kesemuanya mempunyai pengalaman dalam menguruskan pembangunan usahawan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana. So this is something that we will discuss as we go along lah. Okay? The format untuk panel kita pada pagi ini, insyaAllah we will keep it brief. I will keep it to 4 soalan utama, then I will buka untuk panel, untuk peserta bertanya soalan, because I want to make sure you all have the time to explain, to ask and tanya apa yang anda hendak ketahui daripada mereka juga. So maybe to get the ball rolling, tuan-puan, ini saya tujukan kepada semua agensi, sebab masa nak memperkenalkan diri anda pun macam pendek tadi kan, sebab saya tak nak benda tu memakan lebih banyak masa. Jadi saya nak tuan-puan kalau boleh perkenalkan agensi anda, skop agensi anda dalam bidang keusahawanan, termasuk jenis usahawan yang anda bantu. Anda boleh bagi contoh inisiatif atau insentif di bawah agensi anda kalau nak. Tapi saya mohon kalau boleh yang ini kita keep to 5 minutes per agensi lah, sebab saya nak kawal masa. Jadi kita boleh tanya soalan cepu emas kita, cabaran nak dapat bantuan anda. Itu soalan nombor 4 saya nanti. Saya pernah mulakan dulu, saya buka floor lah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator, para panelis, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Okey, saya M. Nasiruddin bin Samad, pegawai eksekutif pembangunan usahawan Tekun Nasional Negeri Selangor. Berkhidmat 20 tahun bersama Tekun. So kalau ikut sejarah saya cerita sejarah saya tempoh saya berkhidmat dulu sebelum saya cerita pasal Tekun. Saya bermula pada bawah, tuan-tuan, daripada pembantu pegawai, kemudian dinaikkan sebagai pengurus cawangan di Petaling Jaya, kemudian dinaikkan sebagai eksekutif negeri Selangor, kemudian kan develop lagi sekali lagi ke pegawai eksekutif pembangunan usahawan, dan plus minus sekali kita ada halal development officer, halal eksekutif. Maksudnya sapu bersih semua. Maksudnya kalau di Selangor tu semua benda, semua bidang saya cover macam tu. Alright, so Tekun ni mudah, mungkin rata-rata tuan-tuan pun dah sinonim dengan Tekun. Nak tahu ada tak di kalangan sini dalam dewan ni yang dah meminjam Tekun? Ada tak? Tak ada. So kalau dah meminjam tu, kita akan bergerak dia sebagai usahawan Tekun. So nama tu pegang tuan-tuan. Nama usahawan Tekun tu sangat kah, dah usahawan Tekun lah tu pula. So kalau kita tengok kan, agensi kita nak dibanding dengan agensi yang lain, kita ada andai kecil lah. Kita adik lah kata kan, adik dibanding abang-abang kita ni. So kita banyak membantu di peringkat bawahan lah. Bermula pada peniaga-peniaga kecil, Wak Imam niaga di tepi jalan, niaga tepi jalan, niaga nasi lemak, yang niaga online di rumah, yang niaga pasar malam, pasar tani. Kita banyak based on peniaga kecil. Kita akan bantu di peringkat awalnya mereka berniaga secara kecilan, sehinggalah kita naikkan mereka ke premis, contoh yang dah ada premis pula, kita naikkan sekali lagi ke peringkat kilang. Itulah peringkat awal. Tapi kita tak mampu, tuan-tuan. Tekun nak bantu lebih pada pembiayaan yang berjuta-juta. So kita perlukan abang-abang kita daripada agensi yang lebih besar ni. Kita juga ada kesinambungan kolaborasi daripada agensi lain. Contohnya kita ada
program Gerumbik. Gerumbik ni maksudnya usahawan yang dah berjaya meminjam ulangan bersama tekun, dah pinjam 10,000, pinjam 20,000, 50,000, 100,000, 100,000, kita tak boleh bagi lebih lah tuan-tuan. Dia perlukan lebih lagi. So kita ada program Gerumbik yang kita recommend sendiri usahawan berjaya ni ke agensi yang lebih besar. Itu kesinambungan antara agensi kita. So tekun mega peranan di peringkat awal. Mega peranan peringkat awal, untuk anda memulakan perniagaan, untuk anda memula secara kecilan, sehinggalah anggap anda besar. Kalau yang besar terus pergi ke tekun tu, dia bukanlah tak cantik sebenarnya, tapi sanggupkah dia melalui bersaing dengan perniagaan kecil yang nak mohon dengan tekun. Contoh ada juga, kadang-kadang dia kata nak mohon bank, contoh bank konvensional mungkin susah, dia kata tak apalah, tekun boleh bagi 1,000 pun jadilah, pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, kita tak ada sampai halang pun, kilang nak pergi tekun, tak ada. Siapa pun nak pergi tekun, insyaAllah kalau memenuhi kriteria, kita boleh. Cuma dia ada insan-insan yang layak. Perniagaan yang senia berhad sekalipun, kita cuma bantu kepada mereka yang paid up capital ataupun modal berbayar dia syarikat senia berhad tu bawah 300,000 je tuan. Sampai tahap kita nak tolong pun memang yang kecil je. Kalau syarikat senia berhad dia paid up capital dia lebih pada 300,000, 1 juta ke 2 juta, kita tak boleh nak tolong. Itu dah tahap company besar lah kita panggil. Sebab kita nak bantu sasaran kita pada peringkat kecil. Ada pun yang paling kecil sekali yang nak berniaga tak ada SSM. Ada tak? Kita juga ada. Ada juga yang mereka-mereka yang nak mulakan perniagaan yang tak nak register SSM. Saya tak tahu apa reason dia tak nak register SSM. Banyak dia punya kata alasan-alasan dia tertentu. Pun kita ada, kita panggil skim informal kepada mereka yang tak ada SSM. Itulah tahap-tahap kecilnya usaha yang kita bantulah. So saya rasa itulah. Dan skim-skim yang kita tawarkan sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau saya cerita 2 hari 3 malam tak habis. So saya cuma cerita secara asasnya kita bantu berniaga kecil lah, insyaAllah. Jangan risau tuan-puan, the details insyaAllah you boleh tanya lebih di booth mereka selepas forum inilah. Memang kita memberi masa untuk sampai pukul 3 booth ada, untuk you all juga bertanya di sana. Dengan ini Encik Dr. Ahmad Sabri, silakan untuk marah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator ahli panel. Tadi kan saya dah balik dah bila salah sebut nama kan, sebab salah alamat kan. Tapi bila tengok tuan-tuan dan puan-puan semua pandang ke atas dengan penuh tekun kan. Biasa Ahad pagi kalau kata kami yang buka usahawan ni tengah menerap tidur. Tapi pagi ni saya rasa seronok. Cuma saya minta tolong moderator, tolong kawal. Sebab bila marah bercakap semua saya, anak saya nak masuk MRSM. Yang tu saya jam lah kan. Jadi tolong jangan tanya soalan-soalan tersebut lah sebab marah dia lebih terkenal dari aspek education. Tetapi saya sebenarnya nak membetulkan persepsi tuan-tuan dan puan-puan mengenai perkara tersebut. Walaupun marah ni bila buka mulut je orang tanya benda-benda bab MRSM, anak nak masuk IKM, nak pergi overseas study loan. Asas kepada program MARA daripada penubuhan MARA tahun 66 adalah keusahawanan. Itu sebabnya apabila orang tanya apa keterbezaan sistem pendidikan MARA dengan yalah kita ada sekolah harian, sekolah agama dan sebagainya. Asas dia adalah keusahawanan. Kita wujudkan MRSM, kita wujudkan IKM, KKTM, GAT MARA semuanya. Keterbezaan dia adalah genetik keusahawanan di dalam tu. Jadi saya nak mulakan bahawa kalau tuan-tuan dan puan-puan semua nak tinggalkan legasi perniagaan anda kepada anak, cucu, isteri kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, hantar mereka kepada MARA. Sebab MARA ini kita mulakan asas pembinaan program keusahawanan kita sebenarnya ada 3. Pertama, pembudayaan dan juga mewujudkan intention untuk menjadi usahawan. Bila kita sebut begitu, mungkin orang nampak bahawa di bawah sektor keusahawanan MARA adalah latihan keusahawanan, program-program khusus yang kita buat. Tetapi sebenarnya asas lebih daripada itu kita mulakan di program pendidikan kita. Itu sebabnya TVET, program technical dan vocational di bawah MARA, kita tidak pernah mengasingkan di antara your skill dan juga know-how dengan entrepreneurial values dan juga entrepreneurship punya knowledge. Itu asas. Jadi pembudayaan itu bermula daripada peringkat pendidikan. Jadi sebab tu saya sangat menggalakkan
tuan-tuan dan puan, sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau dapat hantarlah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kita budayakan dengan program pembudayaan keusahawanan start daripada mereka di bangku sekolah. Kalau mereka tidak ada intention untuk jadi usahawan, mereka tidak ada keinginan, susah untuk kita mewujudkan orientasi keusahawanan. Itu satu kerja MARA, iaitu pembudayaan dan juga membina jati diri usahawan start daripada sistem pendidikan kita, latihan keusahawanan dan seterusnya. Kerja MARA yang kedua adalah untuk mewujudkan peluang perniagaan kepada Bumi Putra dalam bisnes-bisnes yang Bumi Putra kurang ceburi. Yang itu yang kita gerakkan di bawah bahagian industri komersial MARA. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni melihat, kita bukanlah macam franchise UNI Clinic, UNI Pharmacy, UNI Dental. Ramai orang bertanya, ini franchise MARA ke? Tak, sekupang pun kita tak ambil sebenarnya. Bahkan kita develop usahawan gunalah brand ini supaya trust, kepercayaan daripada market itu Boleh, ada masa, ada seminit lagi Pak. Kalau dah nanti kan moderator di baling mic kan dia jaga. Yang itu yang kedua, iaitu kita membina bisnes. Dan yang ketiga, yang ni lah usahawan selalu rebut banyak ni, iaitu facility. Jadi facility ni satunya yang biasa kita yang kami selalu kena adu secara online ke SISPA ke Biro Pengaduan Awam adalah mengenai pembiayaan perniagaan lah. Yang itu memang kita akui, kita sentiasa terus memberi. Sekarang kita akan ceritakan ataupun biar dekat booth kami up to 1 million lah setakat ni. Dulu kita ada sampai 5 juta, tetapi kita melihat adalah sejarahnya yang tertentu, jadi diturunkan kembali ke sehingga 1 juta. Di peringkat negeri kami memproses hingga $500,000, 500,000 RM1 dan ke 1 juta di peringkat ibu pejabat. Jadi sebahagian besar daripada loan kita ini, kita dulu terbuka. Program MARA sebelum ni sangat terbuka, tetapi kita sekarang ni fokus kepada 5 jenis industri sahaja, iaitu satu lifestyle, yang kedua F&B, ketiga otomotif, kemudian pembinaan terutamanya untuk usahawan-usahawan kontraktor, pembinaan terutamanya. Tetapi kalau yang mana dapat kontrak perkhidmatan dan juga perkhidmatan juga pembekalan pun kita beri juga. Dan yang terakhir adalah dalam bidang apa yang saya dah sebut tadi, lifestyle, F&B, otomotif, pembinaan. Satu lagi perkhidmatan perniagaan. All kind of, termasuk retail di dalam itu. Jadi yang ini kita create business, kita berikan facility selain daripada facility penyewaan premis perniagaan MARA. Cuma saya nak minta maklum awal-awal moderator, kami punya occupancy sekarang ni 95%. Dah kita ada 7,000 lot lebih. Tapi tidaklah sebesar UDA. Cuma 7,000 lot seluruh negara di Selangor kita ada 470 lot. Zaman-zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan kena kit MARA, bazar MARA kan. Tapi sekarang ni kita still lagi manage lot-lot kecil itu, tetapi bagi usahawan yang dalam perkegelangan, kita wujudkan kawasan industri MARA, MARA halal, MARA halal park, industrial park. Yang itu semua kita wujudkan dari bawah aspek fasiliti perniagaan. Jadi cukup setakat itu. Terima kasih Dr. Sabri. Saya silakan seterusnya, panel seterusnya, Tuan Henry. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sama-sama sekalian. Okay, sebelum tu saya perkenalkan nama saya Muhammad Andrian Shah. Saya ni merupakan ketua seksyen pembangunan dan khidmat rundingan franchise di Pernas. Kalau sesiapa semua tahu, Pernas ni dulu PNS. Dia terjemahan semula Pernas Perbadanan Malaysia Berhad. Saya sudah berada di Pernas selama lebih kurang 17 tahun. Dan tadi seperti kata moderator lah, sebelum saya memasuki Pernas ni, saya dah 26 tahun pengalaman di F&B. Beberapa syarikat franchise saya dah pernah bekerja sebagai peringkat pengurusan, area manager, operation manager dan sebagainya. Seperti Mary Brown, KFC Ayam Mas, Sushi King, Baskin Robbins, Domino's Pizza dan sebagainya. So bila dimasukkan dengan Pernas ni, saya nak perkenalkan sikit. Pernas ni merupakan agensi
di bawah dan dimiliki oleh Kementerian Kewangan yang diperbadankan lah, masih dimiliki oleh MOF. Cuma ayah kita untuk melaksanakan dasar dan polisi di bawah KUSKOP, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kita punya mandat yang diberikan oleh kerajaan adalah untuk memperkasakan industri franchise negara. Itu dia yang kita groom, kita latih usahawan yang tempatan di sini nak groom jadi franchisor, nak dibawa keluar negara, ataupun brand-brand franchise daripada luar negara nak masuk ke Malaysia pun kita bantu. So, kita bila cakap pasal franchise ni, kita pun ada juga beberapa stage. Kita ada sekarang ni MSME, kan, micro, small, medium enterprises. So, kita ada bantu beberapa peringkat ke arah franchise. So, Pernas ni dia ada beberapa tunjang utama nak membantu usahawan. Pertama dari segi bantuan pembiayaan. Pembiayaan kita ada daripada sekecil-kecilnya mikro tu serendah 1,000, 2,000, 3,000, iaitu peringkat pra-franchise dan BIT dan sebagainya, and then sehinggalah menjadi franchisor 1 juta kita bagi pembiayaan. So kita ada banyak kategori-kategori pembiayaan. Satu. Kedua, daripada segi latihan, ini pembangunan modal insan ni penting. Usahawan kena faham, you berniaga pagi, petang, siang, malam. Tapi kalau kita tengok sekarang trend usahawan, macam mana pun you berniaga bertahun-tahun, macam ni je, malam, tak naik-naik. Tertanya, bila brand saya nak keluar negara, kan? Asyik berjaguh kampung saja, kan? Dan ada satu ketika juga bila usahawan yang berniaga ni akan sampai satu ketika di persimpangan, mesti you all semua akan jam. You akan fikir ni di persimpangan jalan, you akan kata, macam mana saya nak kembangkan perniagaan saya? Sistem apa yang saya nak guna pakai? Tim saya ni kuat ke tak kuat? So benda-benda ni persoalan akan bermain di minda. Dah berniaga dah bertahun-tahun, tapi kenapa tak naik-naik? Kenapa tak kembang jauh? Ini ada kekurangan dia. Jadi perlu ilmu di dada, perlu datang ke Pernas untuk mengetahuinya lah. Kita akan bantu usahawan sebaik mungkin. Inilah modul-modul yang kena belajar ni. Pemasaran, penjenamaan, yang tadi digitalisasi kena belajar, macam mana usahawan tadi, Datuk tadi yang dapat tingkat jualan 1.2 juta masa pandemik. Itu kena ada teknik dia. Sebab teknik yang nak belajar tu menggunakan Lazada, platform dan sebagainya, kena belajar. Kalau tak belajar memang you tak ke mana. Pembiayaan, lepas tu latihan. Jadi lepas tu kita pun ada skim untuk hartanah. Hartanah ni penting. Kadang-kadang bila usahawan nak cari premis, kadang-kadang bila dia nak kembang, kalau nak perlukan, macam contoh you nak masuk dekat dalam shopping mall, you kata duit ni cukup untuk rolling capital je, nak bayar sewa 2+1, 3+1, kadang-kadang deposit 6 bulan tak cukup duit kembangan tu. So kita ada skim hartanah di mana kita bantu usahawan, kita beli premis tu dan kita sewa beli dengan usahawan. Jadi you tak akan dapat tekanan. Kadang-kadang kalau you all sewa kat premis, bagi tahu saya tuan-tuan perempuan, mana premis yang tiap-tiap tahun tak naik? Ada tak? Landlord datang kat tuan, berita baik puan, tahun depan diskaun 50% sewa turun. Ada? Tak ada. Akan tiap-tiap tahun naik. Dan sampai satu ketika you dah tak sanggup nak bertahan di situ, terpaksalah you keluar dan gulung tikar dan mencari premis yang lain. Jadi maka itulah kita ada skim hartanah tu untuk bantu usahawan tu, dan juga untuk membuat center kitchen, kilang dan sebagainya. Okay, itu ketiga. Yang keempat adalah juga investment. Kita ada juga pelaburan, di mana kalau untuk syarikat-syarikat yang berpotensi nak berkembang lebih jauh, kita invest dalam syarikat tu, kita suntik modal dalam equity ke financing. So di mana kita akan letak satu lembaga pengarah dekat situ, non-executive, sebagai pemerhati, bukan untuk membuat keputusan. You all yang run the business, you all yang buat keputusan. Tapi kita ni letak situ lembaga pengarah, nak pastikan duit yang kita beri tu, suntikan modal tu digunakan sewajarnya. Kita tak naklah usahawan ni dia biasa bila dapat je duit yang banyak, ini semua saya yang punya, kan? Lepas tu mulalah pergi renovate kereta, renovate rumah, buka cawangan di sepadan Thailand. Tu semua tak boleh tu, kan? So sekarang ni bila dah ada duit modal tu, kita nak pastikan you gunakan untuk perniagaan you. 3 tahun dari sekarang macam mana? Berapa outlet saya nak buka? 5 tahun, 10 tahun, baru kita konsisten. Kita jangan fikir ni konsisten tentang perniagaan. Itu tentang pelaburan. And then kita juga ada yang kelima, ada juga kita laksanakan, kita ada anak syarikat kita. Kita melaksanakan we walk the talk. Bukan saja kita provide pembiayaan untuk franchise, training,
investment, sokongan dan sebagainya, kita juga menjalankan perniagaan tu. We walk the talk. Antara anak syarikat di bawah Pernas dulu, sewaktu saya diberi tanggungjawab untuk memiliki Mary Brown Senai, menjaga Mary Brown Senai Airport lah. Kalau mana ada orang Johor kat sini dulu, Mary Brown Senai Airport, kita laksanakan tu. Saya hire manager dan staff. So kita run dalam 11 bulan kita punya jualan 1.2 That's juta. interesting Tuan Andre. So that means you guys make sure yang benda yang you develop bukan takat you duduk dekat pejabat aja, you memang the operator sekali. Ya sekali. So kita nak pastikan yang sistem franchise tu betul ke? Betul ke apa yang dia buat ni, SOP manual ni, memang kalau kita buat betul-betul memang boleh berjaya tak? Yes. So sikit lagi. So Mary Brown, and then kita ada Gloria Jeans Coffee. Siapa yang nak buka kopi tu macam Starbucks and Friends, right, boleh datang pada kami sebab Gloria Jeans Coffee kepunyaan kami. Dan yang ketiga 1901 Hot Dogs. Ada yang kenal kan 1901 Hot Dogs tu? Siapa yang nak buka kios pushcart, nak buka kat universiti semua, boleh datang jumpa kami. Alright. So itu antara peranan-peranan Pernas. So saya Terima kasih Tuan. Sebelum kita pergi ke 3 panelis, biar saya summarize sikit so everybody can also remember bila you nak tujukan soalan you. So daripada segi Tekun, mereka lebih fokus kepada micro startup dengan yang kecil, peniaga-peniaga yang nak bermula peringkat awal. So kalau you all ada baru nak mula menjinak ke perniagaan, baru nak startup, ada gerai ke, dah bermula, Tekunlah orang yang kita perlu tujukan soalan dia. Mara ni pula very interesting. Saya rasa, correct me if I'm wrong Doc, you membantu semua across the board, tapi the focus is Bumi Putra. And kalau boleh in areas yang you prioritize areas di mana bumi tak ada, sebab you have 5 industries. Because it's about second generation wealth creation. Sebab kita nak pastikan Bumi Putra also get equal opportunity within the economic space of the country. Pernas pula fokus more on franchise, but interestingly enough, dia ada across the whole value chain, micro, small, medium and large. Because dia membantu orang mendapat franchise, dapatlah franchise McDonald ke, Gloria Jean ke, 1901, and dia membantu juga perniagaan yang dah cukup besar develop SOP untuk become the big boy player. So potentially kalau you ada aspirasi, you rasa perniagaan you boleh go to the next level, Pernas juga the people to talk to. Atau kalau you baru nak bermula, you tak nak start your own business, tak nak start from scratch, boleh berjoin franchise orang lain untuk turbocharge your business. So itu beza 3 agensi yang ini. So moving on to the next agency.